Assalamualaikum dan salam sejahtera Sinar PM 17 Jun bersama saya Hazul Mokhtar. Ketua Umum Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan PH sudah membuat keputusan bagi menentukan calon Perdana Menteri untuk Kerajaan Pakatan Pembangkang itu kelak. Beliau menegaskan parti itu kini sedang merujuk pandangan rakan komponen pakatan parti politik lain seperti Parti Warisan Sabah dan ahli-ahli parlimen dari Serpihan Bersatu yang diketuai pengerusi yang dipertikaikan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menurutnya, beliau bersetuju dengan kenyataan Ketua Setiausaha Pakatan Harapan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail bahawa perbincangan topik itu masih belum dimuktamad dan terpaksa ditangguhkan. Terdahulu pada 9 Jun lalu, satu mesyuarat bersama pimpinan PH Plus berlangsung di Ibu Pejabat PKR dan dipengerusikan oleh Anwar dengan panel utama terdiri daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal selain kepimpinan tertinggi setiap parti. Tindakan peletakan jawatan ramai teknokrat berwibawa dalam beberapa syarikat berkaitan kerajaan atau JLC sejak kebelakangan ini membuktikan mereka enggan menjadi alat politik kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beberapa pemimpin seperti bekas Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Tan Sri Wan Zulkifli Wan Arifin dan bekas Presiden Permodalan Nasional Berhad Abdul Jalil Abdul Rashid tidak pernah menjadi tokoh pemimpin kepada mana-mana parti termasuk Pakatan Harapan tetapi terpaksa berundur kerana tekanan politik. Menurutnya, keputusan itu tidak pernah berlaku dalam sejarah JLC negara sebelum ini dan dibimbangi bukan sahaja memberi kesan negatif terhadap institusi Bumiputera, bahkan persepsi pelabur terhadap ekonomi negara. Dalam perkembangan lain, Anwar menggesa TNB mengkaji semula kadar tarif elektrik yang dikenakan kepada pengguna sepanjang tempoh pandemik COVID-19 bagi mengelakkan rakyat terbeban dengan caj bil elektrik yang tinggi. Kementerian Pendidikan mewajibkan setiap sekolah termasuk sekolah berasrama penuh mematuhi sepenuhnya prosedur operasi standard atau SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Timbalan Menteri Pendidikan 1 Datuk Dr. Mah Hang Sun berkata, pihak pengurusan dan pentadbiran sekolah perlu mengutamakan SOP yang ditetapkan tanpa mengabaikan peraturan-peraturan pendidikan. Menurutnya, KPM akan mengambil tindakan tegas terhadap sekolah yang mengambil ringan mengenai SOP ataupun tidak mematuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan seperti penggunaan cecair pembasmi kuman dan penjarakan sosial. Mengulas lanjut, beliau berkata sehingga kini kadar pematuhan SOP sekolah yang dilawati berada pada tahap 85 hingga 90%. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri gusar terhadap jumlah jemaah di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin wilayah Persekutuan Putrajaya yang kurang memberangsangkan. Beliau yang berkongsi perkara itu di akaun Twitter rasminya hari ini berkata masjid serta surau di zon hijau dan zon kuning di wilayah Persekutuan mula dibuka dengan had kapasiti 1/3 dari jumlah had kapasiti Dewan Solat Utama bermula semalam. Namun ada juga pelayar yang menyuarakan pendapat tentang had kapasiti para jemaah di sesebuah masjid mahupun surau yang mengundang kekeliruan. Dalam pada itu, Zulkifli turut menjemput semua umat Islam supaya mengimarahkan semula masjid dan surau dalam wilayah persekutuan sambil memastikan semua prosedur operasi standard atau SOP yang ditetapkan tidak diketepikan. Kita beralih ke berita sukan. Jaringan tunggal penyerang sensasi Robert Lewandowski sudah cukup mengesahkan status kejuaraan Bundesliga sekaligus kekal di Kabinet Bayern Munich buat kali ke-8 berturut-turut. Gol jaringan penyerang antarabangsa Poland itu membolehkan Bayern mengatasi Werder Bremen 1-0 di Stadion Weser dan membolot kejuaraan ke-30 Liga Utama Jerman kelab berkenaan. Bagaimanapun, jaringan ke-31 gol yang hadir pada penghujung babak pertama tidak meletakkan kelab itu dalam tempoh masa selesa apabila kehilangan Alphonso Davies yang menerima kad kuning kedua berbaki 11 minit perlawanan. Keputusan itu menyaksikan pengendali Hansi Flick yang menggantikan Niko Kovac sebelum ini meraih kejuaraan tertinggi Liga Jerman pertama pada musim sulungnya di Munich. Teruskan setia bersama Sinar Harian di portal, Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa dalam serta luar negara.